Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Di mana biasa banyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya kita dapat bersama hari ini dalam program Quote of the Day bersama dengan Atuk dari Kota Baru. Hari ini 21 hari bulan November dan habislah tahun 2022. Sekarang sudah mula Piala Dunia. Piala Dunia. Seronok. Seronok Piala Dunia. Ecuador mengatasi Qatar 2-0. Ya, insan biasa. Kelantan hadir Tok. Terima kasih insan kerana sudi hadir. Ya, Tok Ram. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, terima kasih. Terima kasih semua. Quote of the Day. Hari ini Quote of the Day bersama dengan Tok dengan tajuk kita yang cukup menarik, iaitu Rasulullah adalah contoh contoh pribadi yang unggul. Rasulullah memberi rahmat kepada semua makhluk di muka bumi. Assalamualaikum Tok Kamu. Waalaikumsalam dan sahabat duha. Cerah di Woodland, Kota Baru, cerah, panas, cantik weather Kota Baru. Thank you. Thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Rakan-rakan semua, terima kasih kerana sudi hadir pada hari ini. Kita masuk sembang-sembang pagi, motivasi pagi. Motivasi pagi ini supaya kita lebih ceria, lebih selesa, ceria dan selesa. Motivasi pagi hari ini seperti biasa kita. Okey, tajuk kita cukup menarik. Suasana pun cukup menarik saat. Ya, insan Kelantan hadir. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Muhammad Dali. Ya, Li, apa khabar? Sungai Petani. Wah, orang Sungai Petani. Tajuk hari ini tu. Tajuk hari ini, Rasulullah itu adalah pemberi rahmat. Tajuk hari ini, pemberi rahmat. Tahniah Kelantan tahan sabu bersih. Sekarang motivasi bro. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Haji Mat. Terengganu 8-0 tu. Kemak Terengganu 14-0 Kelantan. 14-0 Guru kita first time dalam sejarah sejak merdeka. Tak pernah berlaku dalam sejarah. Sejak merdeka. Sejak wujudnya. Sampai tak. Okey, kita sudahkan. Politik sudah selesai. Tak ada masalah dah. Kita lepaskan kepada mereka bagaimana nak menguruskan negara. Sekarang kita mengurus diri kita dengan Allah SWT. Sekarang kita dengan mengurus diri kita. Masa kita kita masa di padang mahsyar nanti tak ada siapa yang akan tolong kita. Tak ada siapa. Kecuali sesama Islam, orang sama Islam, dan yang paling penting talian hayat kita di padang mahsyar nanti ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuai dengan tajuk ini, kita bicara mengenai Rasulullah. Rasulullah pemberi rahmat kepada umat. Kau mau ingat tajuk tu? Atau kena lupa lebih kurang. Thank you kamu. Thank you very much. Thank you very much. Siapa puasa hari ini? Hari ini Isnin day puasa. Kita membiasakan diri kita mengikut sunnah-sunnah. Ini penting Ini penting. Kita biasa mengikut sunnah. Sayang Rasulullah, sayang. Habis itu Rasulullah puasa, kau tidak. Kau tak sayang lah. Rasulullah sedekah. Habis itu Rasulullah sedekah, kau tidak. Sedekah juga sikit. Rasulullah solat tahajud. Sampai bengkak kaki. Kita tidur. Tak sayang Rasulullah lah tu. Cakap je sayang. Sama lah dengan girlfriend kita begitu juga. Cakap je sayang. Ajak pergi Shopee tak nak. Ajak pergi Shopee tak nak. Itu biasalah menyamar tu. Muda-muda dulu. Dulu pun dah ada supermarket apa semua ni. Bukan pergi coket je masa dulu Kuala Lumpur kan. Bukan pergi jalan Raja Laut je. Seronok dulu. Jadi biasanya siapa yang kita sayang, kita bukan saja kita ingat, tapi kita patuh apa yang dia suruh. Dan kita ingat apa yang dia favorite dia. Apa yang favorite dia? Dari segi makan, pakai, enjoy, dari segi nak melancong ke apa, nak buku-buku. Birthday dulu selalu bagi buku lah.
cari-cari buku-buku yang sesuai. Seronok kan? Masih ingat lagi tu. Masih ingat lagi buku yang kita beri. Nitam sah. Ni ramai siapa yang ada pengalaman bagi buku masa girlfriend dulu. Bagi buku. Oh, buku tu kat mendayu-dayu lah. Ada buku, ada novel, ada bagi novel, ada juga bagi apa ni buku-buku yang mengenai kenang-kenangan. Rahmat Cafe, Rahmat Craft Design. Assalamualaikum bang dan semua sahabat. Waalaikumsalam. Boleh subscribe YouTube Atuk. Siapa belum subscribe YouTube Atuk ataupun belum follow Atuk, ramai lagi. Atuk tengok rekod rupa-rupa orang yang ikuti program Atuk ni ramai yang tak follow Atuk. Dalam TikTok pun tak follow. Jadi rugilah tak dapat notification ataupun tak dapat search, tak dapat apa-apalah. Rugi. Jadi follow YouTube Atuk, Haji Mat Atuk, dan follow TikTok ni, supaya dapat apa-apa maklumat. Sebab ada yang cakap, Atuk tak buat ke semalam? Buat, habis tu tak nampak pun keluar. Itulah, mungkin tak follow lah tu. Tak follow dia jadi macam tu lah. Ya, Muhammad Riz. Muhammad Riz dah Geda. Salam tu. Waalaikumsalam. Tak ada cerita politik dah ke? Politik dah habis dah. It's over. Game is over. Lepas pemain, kalau ada lagi pun bercakap pun tak boleh buat apalah. Tak boleh membaiki apa-apa. Itu cara Atuk. Atuk ni, cara Atuk menghadapi sesuatu isu. Apabila benda tu kita dah tak mampu di luar kemampuan kita. Jadi kalau kita cakap pun jadi membazir. Cakap kosong. Jadi I don't want people like that, you know. We just talk. Now we leave it to the people yang more responsible, yang ada perkara yang dia boleh selesaikan. Tu ada tengok Cakma saya, Rahmat. Belum lagi. Oh, nanti saya tengok. Ya, come on. Terima kasih. Begitu juga dalam soal mudah lah. Kita katakanlah kawan kita tu, kita dah larang dah dia. Kau jangan kahwin dengan dia tu. Teruk budak tu. Tapi dia kahwin. Bila dia kahwin, Atuk tak ni dah, tak komen dah. Macam mana? Aku kahwin semalam tau. Okey. Okey kau kahwin. Semoga jadi kita macam tu. Jadi kita apabila benda satu keputusan sudah dibuat, jadi kita pastikan benda tu kita support lah. Sebab benda tu baik kan? Benda tu baik. Jangan kita pula cucuk. Oh, aku dah kata dah. Kau sanggup kau kahwin juga dengan dia? Budak tu macam ni. Sedangkan dia baru kahwin. Jadi terjejas hati dia. Itu yang penting ya. Itu yang penting. Jadi hantu durian. Telur. Jadi itu cara salah satu daripada kaedah. Salah satu daripada kaedah yang kita boleh membantu orang lain. Bukan mencocok orang lain. Membantu orang lain. Nah, begitu juga apabila kita kata anak dah buat balik keputusan periksa macam ni. Atuk tak marah. Tak marah lah. Sebab kita nak marah sebelum exam. Kalau you dah marah masalah. Sebab ramai bapa yang marah anak semasa terima keputusan. Setengah tu pukul tau. Pukul, denda sebagainya. So, tak boleh mengubah keputusan. Keputusan tak boleh ubah dah. Tak boleh. Tak boleh. Tapi you kena muhasabah. Check dengan dia. Oh, adik dapat macam ni. Oh, kakak dapat macam ni. Oh, keputusan macam ni. Kakak tahu tak kenapa? Itu baru yang bagus. Kenapa dapat macam ni, Rizal? Abu Talib memadam. Sokong tu. Perkara baik kena sokong. Perkara baik kita sokong. Macam kita kata, terutama dalam sesuatu keputusan dalam hidup kita kan. Ataupun isteri kita sendiri. Kadang-kadang kita ego. Contohlah bagi orang tak kahwin, dia tak tahulah cerita ni. Bagi kita dah kahwin, isteri dia dah buat keputusan. Contohnya kita kata contoh paling mudah lah. Beli daging, daging lembu kampung, buat sup. Buat sup kata sup. Kita nak daging goreng. Tapi dia tengok buat sup. Wah, sedapnya sup. Sebenarnya selera kita nak lagi goreng. Tapi kita tak membantah. Sebab nak buat sup tu bukan senang. Bukan senang. Tak siap. Tapi cuma kita ingatkan daging goreng. Contoh macam tu. Jadi apabila satu keputusan sudah ada, so kita admire keputusan tu. Dan kita reda. Kita syukur. Alhamdulillah. Betul yang Atuk cakap. Pasal dia anak. Betul. Jangan marah. Atuk cukup bangang. Kalau orang posting ke dalam dia, oh, saya tak puas hati anak macam ni. Tak boleh. Tak boleh. Itu bukan cara dia. Padang Serai Hadir. Padang Serai. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jadi dalam soal kita kaedah dalam kita membuat keputusan, sama juga dengan sahabat. Kita bersahabat ya, sahabat kita. Kadang-kadang sahabat ni dia rapat, dia tanya juga pendapat kita. Apa pendapat kau? Aku begini kan. Ataupun aku nak beli kereta lah. Aku nak beli kereta, aku nak beli Honda. Ataupun nak beli Camry, katakan Camry 130,000 satu Camry. Kita tahu gaji dia 3,000 je. Memang tak larat dah. Kena 1,000 lebih potong tak larat. Kita dah bagi awal, kau dah fikir ke nak beli kereta tu? Oh, aku dah fikir dah.
Aku nak sangat kereta tu lama dah. Tiba-tiba dia pergi beli. Dia pergi beli balik. Takkan kita kata, aku tak setuju kau beli kereta ni. Dia dah habis duit dah. Dia dah habis duit. Kalau nak hantar kereta baru beli, walaupun kereta baru beli, you beli buat keluar daripada tu, buat balik ke rumah, nak hantar balik. Tak nak, tak jadi beli. Sekurang-kurang 20,000 mampus. Mampus duit tu. Kan tak ada. Tak pernah berlaku dalam sejarah. Beli kereta, beli saja untung. Tak ada. Atuk berapa puluh buah kereta dah. Beli mesti rugi. Dalam live Atuk ni banyak-banyak kereta. Satu kereta je. Beli pakai 5 tahun. Beli, jual harga sama. Satu kereta tu je. Pajero dulu. Dulu Pajero lah. Beli 46,000. Pakai 5 tahun, kereta tu top balik. Jual 46,000. Tu je. Lain semua rugi. Beli Merc harga terakhir sekali jual per ribu je. Macam tu lah. Macam tu. Jadi maknanya apa yang Atuk nak share di sini, apabila suatu keputusan dah dibuat dan kalau reverse mendatangkan kerugian, kita support dia. Support. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Wan apa khabar? Kita bersupport dia. Begitu juga dalam soal adik-beradik kita. Kadang-kadang kita abang yang sulung. Tengok adik buat keputusan, buat usaha gini. Tak refer kepada kita. Tak refer. Atau termasuk anak saudara. Tak refer. Kita tak komen lah. Tak komen. Tapi kita kata, wah cantiknya kereta ni. Macam tu. Kita tahu dia tak gerak sebenarnya. Tapi apabila dia, one day dia datang, Aziz, kita ada masalah sikit lah. Kenapa? Tak sempat lah nak bayar installment. Masa tu kita taruh. Masa kau nak beli, kau tak tanya aku. Masa kau tak mampu, kau come to me. Selama mana kau nak tak mampu ni? Kalau katakanlah, dia panggil cik, contohlah, katalah aku bagi kau 2 bulan. Kereta ni ada 5 tahun lagi. Takkan 5 tahun kau masih nak mencari orang. Bulan ni orang ni, bulan ni. So macam mana? Apa solusinya? Tak tahulah. Okay, so macam mana cik? You jual je lah kereta tu. Jual rugi banyak. Tu pasal lah. Mana ada orang jual kereta ada untung? Tak ada. Kita berkomunikasi. Sebab katakanlah kau nak pikul benda ni 5 tahun ataupun 7 tahun dengan berat begitu sekali. Kau kena ada satu keputusan. Kecuali kau nak pikul, kau rasa masalah ni tak apalah aku pikul. Aku pergi mengemislah dengan siapa-siapa untuk bayar. Kalau tak cukup. Setiap bulan. Bukan sekali bayar. Bukan one off. Bukan. Bertahun-tahun. Ini kaedah. Apa ni, family Atuk, anak saudara semua dia faham sangat. Kalau buat keputusan, you never refer to me. Once problem comes, you come to me, I screw you all out. Screw you all out. Kecuali kita dah bagi, dia bagi. Macam mana ni, cik ni? Benda ni macam mana? Kita nak apa ni? Nak buat apa degree ni, nak buat degree. Tengok subjek lah, tengok subjek. Tengok subjek. Tapi saya suka yang subjek mudah-mudah. Kata subjek yang mudah ni payah dapat kerja. Subjek yang elok ni macam kalau nak buat business study apa semua ni common punya. You buatlah accountant. Pergi accountant payah. Memanglah benda yang payah. Apabila you lulus, you senang dapat kerja. Benda yang mudah, you lulus, you payah dapat kerja. You kena fikirlah. Tapi payah accountant ni. Nak buat catat ke apa semua. Bukan senang. Dia kata memanglah. Sebab benda ni ada value. Jadi catat accountant. You ingat gaji you berapa? Sekurang-kurang 5,000, 10,000. Kalau fresh, 5,000. Kalau you lama sikit, 10,000. Dan kalau you oversee dengan oversee lagi banyak. Dan susah kau pun hanya 4 tahun je. 4 tahun je. Tapi kalau ambil business study, mungkin susah kau. Kau senang study. Tapi apabila nak kerja, gaji 1,500. Apa guna? Kemudian anak saudara saya, okeylah, buat accountant. Sekarang dah final. Ke final. Macam mana? Bolehlah. Itulah. Itulah kan sekarang dah selesa dah. Dah rasa nak buat overseas pula, nak pergi overseas. Macam tulah. Jadi kita bergantung. Jadi apabila satu keputusan dibuat, kita ignore. Macam juga pilihan raya. Keputusan kita dah buat. Dan kita dah puas hati dah. Dah puas hati. It's okay. Tu ramai adik-beradik tak suka berbicara dengan kita tu, dia fikir diri sendiri. Tak apa lawan. Biar dia tanggung. Tapi apabila comes to the problem, masa tu kita sound dia. Kita sound bagi nak rak. Itu cara tu. Kita sound. Sebab jangan ulang. The same mistake. Jangan ulang. Jangan ulang. Kalau nak bantu masa tu, kita bantulah sikit-sikit. Aku tak boleh bantu banyak kau nak. Tapi aku boleh bagilah sikit. Itulah. Dia nak marah-marah lah. Itu cara tu. Sebab kalau tidak, dia tidak akan belajar daripada kesilapan yang dia buat. Berulang.
Atuk juga tak suka kalau dalam family yang besar ni repeat the same mistake. Oi, tak suka betul. Memang kalau yang tu berasak lah kena. Memang takut lah. Macam contoh paling mudah. Jangan bawa motor kalau tak ada lesen. Kalau tak ada lesen, jangan beli motor ke anak. Atau kalau beli motor pun, jangan bagi anak bawa. Pop, tiba sekali kena. Kena tangkap. Kena tangkap. Anak bayar compound. Tak cukup duit. Masuk anak kau masuk lah jail lah. Dah aku dah bagi tahu dah dulu. Dia ingatlah. Kau buat dah beli main. Jangan naik motor. Nanti kena ada apa-apa. Cik kau marah. Dia buat pula kita jadi benda macam tu. Politik anak. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Ya Isya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Isya. World Cup sokong negara mana? Brazil. Brazil. Tahun ni ambil Brazil. Tapi tengok Argentina besok macam mana? Tapi tengok Ecuador semalam pun boleh tahan. Boleh tahan. Kota terduduk. Sebenarnya kota ni itulah duit bukan segala-galanya. Tok Arab boleh dapat tim yang kuat. Beli Newcastle ke apa ke. Tapi Tok Arab tak boleh menjadikan rakyatnya hebat dalam bola. Oi, Sirna Armani. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kamu Sirna. Minta tolong subscribe Atuk punya YouTube Sirna. Haji Mak Atok, nak tolong bidak accountant boleh pergi jauh. Nak tolong bidak accountant pergi jauh. Lain macam dah pergi jauh. Please subscribe YouTube Atok. Terima kasih kepada subscribe YouTube Atok. Cici, Assalamualaikum Tok Encem. Cici apa khabar? Tukar logo pula. Hai. Adalah tu duk hai tu. Eddie Sempoy. Assalamualaikum, selamat pagi tu. Salam senyum pagi Isnin. Senyum sama Eddie. Senyum itu satu sedekah. Senyum itu ceria. Senyum itu tanda hatinya baik. Senyum itu macam-macam tanda senyum tu. Cici terima kasih. Alah, saya ke Belanda. Politik kan. Tak apalah, tak salah pun. Kita sokong mana-mana pun. Itu kita favorite kan. Belanda dia punya back tu apa? Back Liverpool tu. Yang tinggi tu. Back Liverpool tu tak nak harapkan back je. Tak menang. Sebab dia dulu. Dia height ada. Dia tu. Allah lupa dah nama apa dia. Harap final kita bertemu. Wah. Tapi tak boleh lawan masa Piala Dunia. Masa Van Housen dulu. Van Housen. Bola dia tendang masuk gol. Hebat dia. Saya ke baik tu. Terima kasih. Alhamdulillah. Cici baik. Cici sehat. Cici berjuru. Berjuru sama. Berjuru. Atuk apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Jerma kaya. Tajuk kita hari ini. Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Rahmat kepada sekalian alam. Bayangkan. Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala memberi rahmat kepada manusia. Memberi rahmat kepada binatang. Memberi rahmat kepada pokok-pokok. Memberi rahmat kepada batu-batu. Sungai, laut, seluruh alam cakrawala, bulan, bintang. Seluruh memberi rahmat. Tak ada manusia boleh belah bulan. Rasulullah Nabi Muhammad boleh belah bulan. Sehingga ada kata apa ni, astronomi kata masih lagi dapat melihat bulan itu ada tanda pernah berpecah dua. Serkah ke bagi. Serkah. Itu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita kenal seseorang itu, maka kita sayang dan cinta. Kalau tak kenal, tak cinta. Memanglah macam tu. Kalau kita dah sayang, cinta. Kalau tak jumpa, kita rindu. Tapi kalau kita tak kenal, tak sayang, kita tak rindu pun. Dia hilang ke, dia ada ke, tak ada ke, kita tahu. Tak tahu. Tapi kalau kita dah sayang, kalau kita tak jumpa, kita rindu. Itu mana sayang. Begitu juga kita kenal Rasulullah. Apabila kita tak mengamalkan sunnahnya, kita rasa rindu kepada Rasulullah. Apabila kita amalkan apa Rasulullah buat, apa Rasulullah suka, kita rasa kita telah memenuhi hajat kepada orang yang kita sayang. Non Liza, Assalamualaikum tu. Moga kita semua diberikan kesihatan. Amin. Dan dimurahkan rezeki. Saya terima. Saya terlambat ke tu? Tu Mat, tak terlambat juga. Sikit je. Apa tajuk peringatan hari ini? Ya, D3. Tajuk peringatan ini, Rasulullah itu memberi rahmat kepada sekalian alam. Memberi rahmat. Kita tengok bagaimana sirah Rasulullah, sirah Nabi kita. Perjalanan hidup kita bukan lurus. Penuh berliku-liku. Yatim piatu. Wah, itu hebatnya.
Semasa Nabi dalam kandungan lagi, bapanya Abdullah meninggal dunia. Abdullah meninggal dunia. Dia yatim. Masa dalam kandungan Rasulullah tak pernah melihat wajah bapanya Abdullah. Sedih kan? Sedih. Tapi ada satu sirah mengenai Abdullah. Mengenai Abdullah. Abdullah ni adalah satu-satunya anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib yang paling disayangi. Sebab itulah apabila Abdullah kahwin dengan Aminah dan Aminah melahirkan anak, cucunya itu begitu disayangi sekali. Begitu disayangi sekali. Ya, sama-sama kita diberkati Allah, insya-Allah. Amin. Terima kasih. Jadi Nabi dalam kandungan bondanya bapanya Abdullah meninggal dunia. Diteri Rasulullah pemberi rahmat seluruh alam. Rasulullah pemberi rahmat seluruh alam. Dan tahun kelahiran Rasulullah, tentera Abraha ingin menyerang Kaabah, iaitu 40 atau 50 hari sebelum kelahiran Rasulullah. Tentera bergajah. Itulah tanda apabila tentera bergajah nak menyerang Kaabah. Kerana Kaabah merupakan persaingan pusat perniagaan di antara Abraha dengan Kaabah. Jadi dia jealous lah. Kenapa orang ramai-ramai pergi ke Kaabah, berniaga di sana. Dia pun buat Kaabah juga. Tapi orang tak pergi. Kaabah yang Abraha buat tak pergi. Marahlah dia. Dia kata kalau macam ni kita hancurkan Kaabah tu. Biar orang semua datang Kaabah kita. Dia orang bukan Islam. Kan pada masa tu bukan Islam. Dan pada masa tu iaitu agama Nabi Ibrahim. Ramai ulama kata masa tu dah solat apa semua. Dan masa tu tak, memang agama Nabi Ibrahim tak sembah berhala. Itu banyak ceritalah mengenai agama Nabi Ibrahim. Jadi tahun kelahiran Rasulullah ini berlaku peristiwa yang pelik kebesaran Allah SWT, iaitu tentera bergajah menyerang Kaabah, tapi belum sampai di Mekah sudah dihancurkan oleh burung ababil. Kan? Ada satu ayat tu. Alam taraka kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fi. Bil fi itu gajah. Jadi maknanya tanda-tanda kelahiran Rasul. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu Taala sentiasa menjaga Rasulullah ni. Dalam kandungan tu Allah dah jaga dah. Sehingga baginda wafat. Dijaga. Salam tu. I'm friend. Ya, Intan. Intan apa khabar? Hari ni Cici lebih hawa daripada Intan. Intan. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Tahun-tahun awal kelahiran Rasulullah yang kita sayang ini tinggal bersama Bani Sa'ad dan dipelihara oleh Halimah Al-Sa'diyah. Amin. Terima kasih. Siti Nur, Assalamualaikum. Selamat pagi. Sarapan sambil dengar tazkirah atuk ini. Terima kasih Siti. Sebelum tu kita belum lagi baca surah Al-Fatihah. Kamu atuk ingat dah. Kamu tak terlupa nak bagi tahu, nak remind. Okey, kita sama-sama baca surah Al-Fatihah. Dan kena niat ya. Niat pahala itu insya-Allah jika dapat pahala. Pahala ni daripada Allah ya. InsyaAllah jika dapat pahala surah Al-Fatihah yang kita akan baca bersama ini, kita niat disampaikan kepada Rasulullah SAW. Allah sampaikan juga kepada kedua ibu bapa kita, kepada suami atau isteri kita, kepada anak-anak, cucu-cucu kita, keluarga, adik-beradik, jiran, guru-guru, sahabat, sahabat-sahabatku of the day bersama dengan tu, yang sekian lama, yang selalu ikut, dah tak ikut ke, apa ke, semua kita sedekahkan pahala Al-Fatihah. Dan juga kepada muslimah, muslimin, muslimat, mukmini, mukminat, sama ada yang masih hidup dan telah mati. Dan akhirnya kepada Nabi Adam alaihissalam, toki kita. Toki kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, insya-Allah. Allahu Akbar. Hari ni kurang sihat sikit tu. Sakit kepala. Oh, sakit kepala. Sakit kepala ke sakit dalam kepala? Sial, sakit lah. Tak apalah, bagi Cik Abang picit lah tu, sembuh lah. InsyaAllah kan. InsyaAllah. Ina Umar. Assalamualaikum, nak pagi Ina. Ina puasa hari ni Isnin. Isnin. Cici puasa, Intan puasa, kamu puasa, semua puasa hari ni. Dia orang bagi tahu tadi. Ina mesti puasa kan? Jadi apabila Rasulullah lahir, adab orang Arab ni, ibu dia tidak menyusukan sendiri. Dia ada satu kaum, satu kelompok kabilah dulu. Dia ni ambil upah menyusu. Sebenarnya zaman Rasulullah Arab dulu, dia ada wanita-wanita yang memang banyak susu. Dia orang miskin. Jadi cara dia ialah ambil upah menyusu. Ambil upah nyusu. Kita sebab tu kita dalam hukum ada adik-beradik susu kan. Bila 3 kali kenyang, maka kita sudah tak boleh kahwin lagi dengan dia. Kalau lelaki dengan perempuan lah. Jadi sudah jadi adik-beradik susu. Rapat tahu adik-beradik susu ni. 3 kali kenyang je. 3 kali kenyang. Itu hukum. Hukum. Jadi kena jaga. Yang ngorak-ngorak tengok-tengok. Oi, adik kau tu, adik susu. Sudahlah. Ya Intan, Cik Abang nak picit apanya kat office tu. Baliklah, dah sakit kepala. Alah, alasan. Baliklah. Balik picit sekejap. Kemudian Taufik balik. Salam Tok. Ya, Tok. Bila nak pergi istana? Bila nak pergi istana? Istana air mata. Air mata. Lain macam pasti. Terima kasih kerana kudi jenguk Atuk Cook of the Day hari ini. Rasulullah itu adalah pemberi rahmat kepada sekian alam. Jadi setelah lahir, Rasulullah tinggal bersama Sa'ad dan dia daripada Bani Sa'ad, dipelihara oleh Halimah Al-Sa'diyah. Halimatun Sa'diyah. Bayangkan wanita menyusu Rasulullah. Hebat dia, syurga terus. Syurga terus. Air susu Halimatun Sa'diyah. Dia cerita mengikut kisah bagaimana Sa'diyah ni nak mendapatkan giliran menyusu Rasulullah. Sa'diyah ni dia memang suku Arab, suku daripada Bani Sa'ad ni, memang dia selalu dia suku Bani Sa'ad ni dia tinggal di pinggir kota Kaabah, kota Mekah. Dia tidak di Mekah betul, dia di pinggir. Jadi apabila dia akan datang ke Mekah, mencarilah siapa yang nak menyusu apa semua. Siapa nak menyusu. Jadi orang lain semua dah dapat dah. Jadi Halimah ni pergi dengan unta je. Unta dia kurus je unta dia kan. Unta dia. Dia pergi dengan unta lah. Jadi orang lain dah dapat semua dah. Dapat baby semua dah dapat dah. Dah balik dah orang lain. Jadi Halimatul Sa'diyah ni tak dapat lagi. Tak dapat lagi. Dia kata tak ada orang dah dia ni. Tapi kemudian tiba-tiba unta dia ni berlari tau. Unta Sa'diyah ni berlari dalam pekan Mekah tu. Berlari. Jadi Sa'diyah ni risaulah sebab dah langgar tiang-tiang tempat orang berniaga apa semua. Sehinggalah sampai di hadapan rumah Aminah, unta ni duduk. Unta ni duduk menghadap rumah Aminah. Ya Wan. Ya, terima kasih. Salam tu. Yo. Zaman le ni Arabi upah rasuah tu. Kau ni bagi upah susu lah. Tapi susu yang halal lah. You jangan neneng susu yang haram. Jangan neneng Wan. Susu haram tu tak boleh. Tak ada susu pun. Salam Ji. Ya. Wanjak disusukan oleh siapa? Wanjak. Ya, lari tajuk sikit tu. Dah tahu ke belum siapa PM kita? Moga pukul 2 nanti tahu. InsyaAllah pukul 2 nanti. Pukul 2 nanti tahulah. Kita serah kepada dia orang. Kita tak perlu tolong fikir lah. Kita kira fikir dia orang lah. Kita dah selesai dah tugas kita. Dah selesai.
Jadi unta berhenti betul-betul depan rumah Aminah. Jadi apabila berhenti, jadi Halimatul Sa'diyah ni pergi minta maaf lah. Sebab apa pergi sampai di rumah depan Halimah tu, maka lepas rumah Aminah tu, Aminah pun lihat Sa'diyah datang. Dan Aminah ni ibu yang begitu hebat lah, seorang ibu ni. Jemput dia masuk. Dah Aminah ni, you kena ingat, dia orang hartawan tau. Orang ada. Orang have. Dia bukan orang biasa-biasa. Keturunan Muttalib ni, ialah keturunan Quraisy yang paling kaya. Paling kaya di Mekah. Dia bukan orang miskin. Bukan. Paling kaya. Paling kaya. Muttalib, Abu Talib, adik-beradik, Abdullah, apa semua ni. Harta banyak. Harta banyak. Ya, jom tap. Atuk kejar 20k kamu. 20k tu kawan-kawan. Siapa yang tak follow Atuk di TikTok ni, tolong follow. Sebab banyak sangat yang tak follow. Jadi nanti tak dapat notification. BN jangan berkawan dengan mati. Politik dah habis bro. Jadi jadi Halimatul Sa'diyah ni pergi minta maaf dengan Aminah lah, kerana unta dia mengganggu kan. Jadi Aminah ni orang yang baik hati, dia jemput masuk Halimah. Aminah jemput masuk Halimah masuk dalam rumah. Masuk dalam rumah, biasa orang Arab ni dia meraihkan tamu. Sekarang pun macam tu. Kalau kita pergi rumah dia, welcome, ahlan wa sallam. Dia peluk-peluk, cium arak. Macam mana tak cium arak? Siapa pun dah biasa cium arak. Itulah. Itu. Jadi masuk. Apabila Halimah tu masuk dalam rumah, Aminah angkat minuman sikit, terdengar baby Rasulullah ni menangis. Rasulullah menangis. Dengar suara tu, saya power tu, tenang. Hari mendengar kuliah duha, okey. Wan Muhammad, terima kasih. Terima kasih. Dah habis. Dah mengundi, bukan platform ni. Dah habis mengundi dah habis dah. Tugas kita selesai. Ibarat kawan kata, dah kahwin dah. Tak payah komplain lah. Bini kita tu siapa, suami kita tak payah. Sebab mereka sedap enjoy. Orang yang lepas kahwin ni pengantin yang sedap sekali. Orang lain yang cakap tak sedap. Atuk lah. Tak tahulah orang Intan ke Cici tak tahulah masa dia kahwin tu. Seronok tak sedap. Atuk masa kahwin tu paling seronok sekali. Jadi kita ni yang tukar kerja supaya mereka kahwin ni, tak payahlah duk fikir sangat. Seronok ke kahwin? Macam mana kan? Tak payah fikir. Biar dia orang. Kalau kau nak kahwin baru. Kahwin satu lagi. Boleh. Boleh. Macam tu lah. Kan? Ni dah segi apa? Sama juga siapa jadi Perdana Menteri. Dia orang sedang berseronok dah sekarang. Tak ada apa pun. Biarkan. Jadi, kita sambung cerita kita. Bagaimana Rasulullah ni. Jadi, apabila Halimatul Sa'diyah mendengar suara bayi menangis, dia pun mendekati. Dia pegang kaki Rasulullah. Dan Rasulullah pun berhenti nangis. Jadi, Halimah pun macam heran. Rasulullah berhenti nangis. Dan terus Aminah Aminah tanya, adakah kau datang ni sudah dapat baby? Belum, tak ada baby, tak ada orang nak, dia kata. Halimatul Sa'diyah kata, tak ada orang nak bagi baby kat dia kata. Susah hati saya nak balik ni, sebab dia dapat upah tau. Menyusu baby ni dapat upah. Satu pekerjaan lah. Macam maid lah ni daripada Indonesia datang, macam tu lah. Siapa tak nak kata kahwin ni seronok? Boleh belajar. Kalau siapa kahwin tak seronok, belajar dengan Intan. Intan tahulah. Sepak terajang dia tahulah. Nak cakating lagu mana. Macam main bola. Kahwin memang seronok tu. Dina ni anak yang punya. Indonesia pun japuk juga. Okey, kita cerita Rasulullah ni seronok ni. Jadi apabila Halimah tu pegang kaki Rasulullah diam. Jadi terus Aminah tanya, adakah Halimah dah dapat? Belum dapat. Jadi dia Halimah minta izin dengan Aminah nak orang Kelantan panggil pondok. Nak pondok. Mendodoi. Nak mendodoi. So dia akad. Dan Rasulullah senyum baby tu. Jadi Aminah pun terus offer. Halimah, kau bolehlah ambil anakku untuk nama apa? Nama Muhammad. Nama Muhammad. Jadi Halimatul Sa'diyah ni begitu suka sekali lah. Allah, happy-nya. Dapat juga balik. Tak balik tangan kosong lah. Dia balik kampung dia.
Jadi dia pun minta izin dengan Aminah nak balik apa semua. Tengok unta dia dah ready dah. Unta pun senyum. Unta pun senyum, happy. Dapat balik baby ni, Rasulullah ni. Saya doakan Tok banyak umur, amin. Yang dimelati Allah. Dan semoga Datuk yang umur 94 tu turut mendengarnya. Allahu Akbar. Tak apalah dia tak dengar pun. Kita dengar gege kita je lah. Gege kita. Semoga gege kita ni mendapat rahmat, redha daripada Allah SWT. Kasih sayang dengan Rasulullah. Semoga kita mendapat manfaat. Sebab kita nak kita apa ni panggil apa? Hotspot Rasulullah. Kita nak hotspot. Cucu saya selalu macam tu lah. Masuk kereta, Tok, hotspot. Hotspot. Builah, bagilah hotspot. Tu kakak hang lah telefon kita. Hotspot. Nak hotspot. Hotspot. Macam tu lah kita zaman. Kita bila daripada masa nanti nak ke hotspot Rasulullah lah. Supaya kita boleh dapat lain kan. Macam tu. Sebab tu kena sentiasa berselawat. Soal ceria setiap hari. Radin. Radin. Ceria sokmo. Ceria itu pilihan. Kenapa kita nak sedih? Rasulullah bagi Allah SWT bagi pilihan. Ceria, sedih. You can choose which one you want. But now we choose ceria lah, happy lah. Sebab happy itu sebahagian daripada syukur kita kepada Allah SWT. Ada orang sedih tu syukur ke? Tak ada. Saya sedih ni, kenapa? Saya syukur. Tak ada. Ya, selamat pagi Tok. Pagi. Asma Burhan. Selamat pagi Tok. Mana topi? Topi dah hilang. Dah hilang dah. Tak pakai topi dah. Jadi Halimatus Sa'diyah bawa balik. Dalam perjalanan, ini cerita seronok. Guana hidup Sumbak tu biasalah ketua kan. Ejuh lama. Jadi tiba-tiba saja kaldai unta Halimah ni jadi kuat. Kuat pada orang lain balik kampung. Orang lain dia laju. Unta kaldai Halimah tu jadi laju lagi kau bawa balik Rasulullah ni, bawa balik Nabi Muhammad baby. Jadi kuat. Inilah mukjizat berkatnya. Bagi itu milik kita. Amin, benarlah sekali. Jadi bawa balik ke rumah Halimatul Sa'diyah. Jadi semasa berusia 4 tahun berlaku peristiwa pembelahan dada oleh malaikat Jibril kali pertama. Rasulullah kali pertama semasa berusia 4 tahun dibelah semasa berusia 4 tahun. 4 tahun dah bersih dah. Kita ni ada seketul darah. Kalau kotor lah, dan memang kotor pun. Jadi Rasulullah dia buang. Enjoy sok more. Meme. Jadi pada usia 4 tahun Rasulullah sudah pun dibersihkan oleh Jibril kali pertama. Semasa berusia 5 tahun, kembali masa berusia 5 tahun, maknanya 5 tahun duduk dengan Halimatul Sa'diyah. Bayangkan Halimatul Sa'diyah. Umur 5 tahun baru dikembalikan kepada Aminah. Okey, sebelum daripada itu, kenapa orang Arab ni berebut-rebut kalau ada baby pergi hantar kepada Bani Sa'ad. Bani Sa'ad. Di antaranya ialah Bani Sa'ad ni cara dia bercakap sopan santun. Cara bercakap lemah lembut Bani Sa'ad ni. Jadi dia mendidik baby itu daripada kecil lagi. Cara bercakap, menghormati apa semua. Dia satu budaya yang begitu baik sekali. Mana keluarga yang begitu baik sekali. Ni Bani Sa'ad ni. Sebab itu orang Arab berebut-rebut. Kalau ada anak, ada baby dapat baby nak hantar kepada ibu-ibu Bani Sa'ad. Sebab itu sampai 5 tahun Rasulullah berada dengan Sa'diyah. Halimatul Sa'diyah. Halimatul Sa'diyah. Ya, Asma Burhan. 5 tahun akan datang, tapi itu akan keluar insya-Allah. Kalau kita tak sempat tak dah. Allah bisa. Jadi semasa umur 4 tahun berlaku pembelahan yang pertama. Semasa pembelahan yang pertama ni setengah riwayat kata tidak disedari oleh Halimatul Sa'diyah. Tapi setelah umur 10 tahun baru disedari ya. Setelah umur berusia 5 tahun dikembalikan kepada Aminah. Dan inilah Rasulullah 5 tahun berada dengan Halimatul Sa'diyah. Setelah umur 6 tahun bondanya meninggal dunia. Bermakna dia duduk setahun dengan bonda dia. Bonda dah lahir tanpa bapa. Apabila balik duduk rumah ibu setahun, ibunya pula meninggal dunia. Ibunya pula tinggal dunia.
tu kisah dia. Jadi Aminah tinggal bersama datuknya. Jadi apabila kematian ibunya, dia mulailah tinggal bersama datuknya Abdul Muttalib. Tok lah duduk dengan Tok. Tok orang kaya tau, Abdul Muttalib ni. Quraisy yang paling kaya di kota Mekah. Jadi sirah Rasulullah ini disusukan lama oleh Halimatus Sa'diyah, ahli syurga, Halimatus Sa'diyah. Kemudian dijaga oleh ibunya hanya setahun saja. Setahun saja. Umur 6 tahun, bondanya meninggal dunia. Sedih kan? Rasulullah tak kenal bapa. Kemudian umur 6 tahun, ibunya pula meninggal dunia. Itu sirah Rasulullah. Jadi kita memberi rahmatan lil alamin. Okey, ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Abdul Muttalib. Jadi pada masa itu Abdul Muttalib telah memberi amanah kepada Abu Talib. Tinggal bersama bapa saudaranya Abu Talib, iaitu Nabi mengambil upah untuk menggolek kambing untuk membantu kehidupan Abu Talib. Masa umur 8 tahun. Umur 8 tahun dia mulai bekerja dah, membantu dah. Jadi maknanya belum lahir bapa meninggal. Setelah lahir umur 6 tahun ibu meninggal. Setelah umur 8 tahun atuk yang jaga dia pula, atuk pula meninggal. 3 dah meninggal. Orang yang dia sayang. Orang kan perjalanan Rasulullah. 3 meninggal. Akhir sekali dia duduk dengan Abu Talib. Abu Talib ni pun orang kaya. Abu Talib ni adalah adik-beradik kepada Abdullah lah. Abu Talib ni pak saudara dia lah, Abu Talib. Abu Talib adik-beradik kepada Abdullah, bapa dia. Abu Talib ni begitu sayang kepada Rasulullah. Dia jaga. Berjaga sungguh. Jaga sungguh. Tapi ada kisah. Yang ini Abu Talib semasa Rasulullah berumur 53 tahun. Bayangkan Abu Talib jaga Rasulullah daripada umur 8 tahun hingga umur 53 tahun. Semasa kahwin dengan Khadijah apa semua itu dijaga oleh Abu Talib. Abu Talib lama kan. Jadi 8 tahun hingga umur 53 ni lama. Dan semasa Abu Talib nak meninggal, masa itulah Rasulullah menangis paling kuat. Macam baby orang kata. Basah habis biak ni. Rasulullah ni ada jambang, jambang bukan berjanggut cipuk macam Datuk ni. Dia ada jambang gitu. Jambang ni. Ada jambang. Basah ni, basah. Masa Abu Talib nak meninggal. Rasulullah kata, ya Abu Ya. Ya Abu Ya ni Abu Talib lah. Bukan bapak dia. Abu Talib. Dia minta satu je. Satu je. Minta tolonglah syuhada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menangis Rasulullah. Menangis apabila Abu Talib tak nak sebut. Tak nak sebut. Dia pandang gitu. Dia sayang. Dan dia sanggup menggadai nyawa, harta sebagainya. Siapa yang sentuh Rasulullah, kena. Dia setuju cara Rasulullah dakwah Islam. Dia setuju. Dia setuju. Sebab Abu Talib meninggal ni setelah Khadijah meninggal. Abu Talib pula meninggal. Jadi bayangkan umur 8 tahun Abu Talib jaga dia sehingga umur 53 tahun. Rasulullah duduk bersama dengan Abu Talib. Dan dia paling sedih sebab Abu Talib ni meninggal tanpa syuhada. Setelah Rasulullah menangis begitu kuat. Sedih yang begitu teruk. Sebab Allah ni dia tak boleh. Allah ni dia tak boleh tengok Rasulullah sedih. Yang melampau tak boleh. Mesti ada wahyu. Turun wahyu. Turun wahyu itulah. Allah kata dalam Al-Quran. Allah kata sesungguhnya yang memberi hidayah itu ialah aku. Tak ada orang lain boleh bagi hidayah. Jadi barulah Rasulullah cool masa itu. Sebab Rasulullah nak sangat Abu Talib ni syuhada walaupun sekali. Sampai habislah. Jadi banyak tafsirat ulama kata Abu Talib ni meninggal dalam keadaan bukan Islam. Ada ulama kata Abu Talib ni memang dia mengikuti agama Nabi Ibrahim. Begitu juga Abdul Muttalib, Aminah, Abdullah. Semua mereka ini adalah alim dalam agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim ni agama Islam jugalah. Jadi kita pun ataupun tak ada ilmu nak bincang benda ni. Tapi mengikut ramai ulama berpendapat
Maknanya Abdullah masuk syurga, Aminah masuk syurga, Abu Talib masuk syurga, dan Abdul Talib pun masuk syurga. Macam tu. Jadi kita terima je lah yang baik kan. Jangan bergaduh pula masalah ni. Tak payahlah bergaduh. Jadi masuk umur 53 tahun, Abdul Talib 30. Itu sedikit mengenai siapa Abu Talib. Siapa Abu Talib? Abdul Muttalib atau Abu Talib. Pak saudara. Dijaga oleh pak saudara. Okey, pada usia 12 tahun, baginda mengikut rombongan perniagaan bersama Abu Talib ke Syam. Masa umur 12 tahun. 12 tahun dah mulai berniaga di Syam. Iaitu setelah sampai di Busra, berhampiran dengan Syam, Nabi dilihat dengan beberapa keajaiban oleh rahib Bahira, rahib Kristian lah. Beliau menasihatkan Abu Talib agar membawanya pulang kerana bimbang tindakan jahat orang Yahudi. Okey, apa peristiwa ini? Semasa pergi ke Syam ini, yang baik kita ikut, yang jahat kita buang jauh-jauh. Oh, ya sangat. Psikologi, ya Izan. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi melapangkan masa bersama kita rakan-rakan di sini. Nafi, ya, sekelontok. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat semua. Fazli sihat. Ada yang tertinggal baca ke? Terima kasih banyak. Ya Izan, terima kasih. Terima kasih Nafi. Terima kasih. Tajuk kita hari ini sedikit mengenai sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang tak subscribe YouTube ataupun belum follow TikTok ni, tolong buat Kalau TikTok ni dah tahulah. Just klik je lah follow Haji Mak Atuk di YouTube. Terima kasih. Haji sesemua ke? Biasalah. Exhaust kereta lama. Kereta lama. Ni pun tahan ni. Kalau tidak, Allahu Akbar. Tisu bertimbun-timbun. Ni boleh tahan sikit lah. Tak teruk sangat. InsyaAllah. Hari ni kita sedikit sama-sama. Atuk pun dah di samping menjelas ni. Atuk cuba recall peristiwa. Okey, umur 12 tahun. Umur 12 tahun. Exhaust sumat. Oh, pandai cici. Menyampuk dia ni. Menyampuk. Si baik jauh. Kau dekat. Tarik telinga. Nyampuk. Atuk masih look tired. Look tired. Biasalah. Kita kena tired hidup kita ni. Hidup kita ni bagi atuk lah. Kita tak kalau kita memilih sentiasa sehat, terlalu sehat apa semua, kita tak ingat sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Rasulullah dia tidak akan kenyang. Tidak akan kenyang Rasulullah. Sebab apabila dia lapar sikit tu, perut mencerok. Mencerok tu. Kita akan ingat kepada Rasulullah. Sebab itu kita dinasihatkan supaya mengikut sunnah Rasulullah. Kita puasa. Itulah. Dan ibadat malam. Ya, kalau orang bangun pukul 3, pukul 4 pagi, memang bit tired lah. Bit tired. Tapi kita boleh memahami. Inilah Islam yang sebenarnya. Tidak sentiasa sahab, berdegar-degar, cakap begitu. Sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita lupa, kita terima notification. Demam ke, batuk ke, apa ke, teruk yang kena lah. Yang kena sebab apa? Allah kata, engkau lupa aku bagi kau sakit baru kau ingat dia. Jadi sebelum Allah bagi sakit tu, kita buat sakit sikit-sikit lah. Biar ada lapar sikit, biar ada tired sikit, biar ada mengantuk sikit. Kerana apa? Kerana kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tajuk lain khusus. Bagaimana orang yang telah meninggal itu, dia akan berusaha untuk kembali. Untuk kembali, apa yang dia nak buat? Dia nak buat ibadah lah. Ibadah. Ya Allah, kembalikanlah aku walaupun satu hari. Aku nak buat ibadah yang aku tinggalkan. Panjang cerita tu. Maksud ibadah yang aku tinggal ni, maknanya kita mensia-siakan umur kita. Kalau malam, kita lepas begitu saja. Kita tak buat tahajud. Jadi malam berlalu begitu saja. Kalau waktu duha sekarang waktu duha berlalu begitu saja. Kita sentiasa tak apalah, tak buat 2 hari ni, esok ada. Esok belum tentu hari kita. Belum tentu. Jadi inilah kita melepaskan masa ibadat kita itu. Melepaskan begitu saja. Melepas saja. Jadi rugilah. Berugi. Ya. Salam Ji. Waalaikumsalam Fikir. Apa khabar Fikir? Semua makan buah ori.
Oh, boleh. Rindu politik tu malam-malam. Hoi, politik dah habis dah. Nanti tengok pembentukan kabinet, nanti kita buat lah. Kita buat pembentukan kabinet boleh sikit-sikit. Salam Ji. Waalaikumsalam PK. Apa khabar K? Lama dah tak awah badan tu. Exhaust sekali sekala tersumbat. Oh, lain macam suruh awah. Lain macam kita. Suruh awah. Perempuan boleh lah awah. Kita mana boleh awah. Tak boleh awah kita. Perempuan boleh lah. Sebulan sekali awah. Saya pun baru je balik dari Tasik Gelugur, Pulau Pinang. Oh, pergi makan angin Tasik Gelugur. Seronok lah tu. Penat sangat. Oh, penat. Okey, kisah Rasulullah bersama dengan Abu Talib pergi berniaga ke Syam. Sebelum sampai di Syam, rombongan ini berhenti di Busra. Berhenti di Busra. Dan antara peristiwa-peristiwa besar yang berlaku dalam rombongan Rasulullah berumur 12 tahun ini, yang pertama sekali ialah sepanjang perjalanan. Sepanjang perjalanan dari Mekah ke Syam. Mekah ke Syam. Sebab perjalanan dari Mekah ke Syam, awan sentiasa berada di atas kabilah yang dipimpin oleh Abu Talib ini. Sepanjang masa. Sentiasa redup. Sebab awan diperintah oleh Allah SWT supaya menjaga Rasulullah. Awan ikut perintah. Sebab awan itu juga ialah satu makhluk. Awan itu satu makhluk. Dan awan juga begitu bangga. Begitu bangga kerana dapat berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awan berbangga, dapat melindungi kekasih Allah. Besarnya Nabi Muhammad ini. Orang hebat. Bila sampai di Busra, jadi padri Yahudi ni sudah melihat pelik awan ni. Awan ini bergerak. Tidak bergerak laju, tidak bergerak perlahan, tapi sentiasa bergerak. Dan di bawahnya ada satu kabilah gerumah. Kabilah yang sudah bergerak dia. Ini satu keajaiban yang tidak pernah lihat oleh Yahudi ini. Ada awan yang mengikut Rasulullah. Awan di atas lah mengikut Rasulullah. Dilihat keajaiban ini oleh padri Kristian. Pandai pun kamu. Jadi apabila dilihat padri Kristian ini ialah seorang yang hafal dalam kitab dia. Dan dia tahu Nabi akhir zaman mempunyai ciri-ciri kenabian yang tersendiri. Jadi rahib ni panggil Abu Talib dan rombongan singgah dan disediakan makanan sebagainya lah. Jadi semasa beri makanan ni, ramai-ramai makan ni, dia melihat dalam ahli rombongan tu satu persatu. Dia kata tak ada pula ciri-ciri kenabian yang ada dalam bilik ni. Dia pun terus tanya Abu Talib, ada lagi tak sesiapa yang tak dijemput makan? Ada seorang. Anak saudara saya. Dia budak lagi, tak boleh di luar. Jadi dia cara orang Arab ni, bila orang dewasa pergi masuk makan apa semua, orang muda ni duduk jaga unta lah. Jaga unta. Awan memayungi Rasulullah. Awan. Ingat semua sirah ni. Cantik sangat. Jadi rahib kata, boleh tak saya nak pergi jumpa dengan dia? Jadi Abu Talib kata, boleh, pergilah. Jadi tidak jemput Rasulullah terus masuk makan tau. Dia pergi jumpa dengan Rasulullah di luar. Rasulullah sedang menyandar di pokok kurma. Dia tahu Rasulullah menyandar di pokok kurma. Dan pokok kurma tu bengkok. Tak nak bagi Rasulullah kena panas. Itu kalau cerita Rasulullah ni begitu emosi lah, orang kata emosi. Kita sayang sangat dia kan. Jadi boleh duduk menyandar itu pokok kurma. Jadi padri Yahudi ni memang dia kata dalam hati dia, kata inilah Nabi akhir zaman. Jadi apabila dia pergi menghadap, dia tengok wajah Rasulullah sebiji apa yang diceritakan dalam kitab dia lah. Sebiji wajah apa semua, alis, mata, hidung, telinga. Dia tengok semua. Tengok. Dan akhir sekali, dia kata, boleh tak saya tengok belakang kamu? Belakang. Rasulullah kata, boleh. Rasulullah bagi tengok belakang. Ada tanda kenabian. Tanda Nabi ni ialah macam ada isi yang tumbuh di belakang Rasulullah. Itulah dia kata desa Nabi akhir zaman. Dia terus berlari masuk berjumpa dengan Abu Talib. Dia kata, ya Abu Talib,
anak kebenaran kamu itu ialah Nabi akhir zaman. Kau bawa baliklah segera. Sebelum diketahui oleh Yahudi lain. Sebab Yahudi lain sedang menunggu kelahiran Muhammad dan dia akan bunuh. Kalau dia tahu, dia akan bunuh. Pokok-pokok semua bernyawa. Betul. Betul. Subhanallah. Betul lah. Betul. Jadi dia akan bunuh. Kau baliklah segera. Jangan pergi ke Syam. Jangan pergi. Kalau Yahudi tahu anak saudaramu ni ialah Nabi akhir zaman, mereka akan bunuh. Maka Abu Talib pun segeralah. Tak jadilah dia niaga. Buat balik Nabi Muhammad balik ke rumah. Itu setelah masa umur 12 tahun. Tapi Rasulullah pada masa tu memang aktif. Aktif. Gembala kambing. Masa Rasulullah jaga kambing. Rasulullah jaga kambing. Seronok. Dah start. Buat idea dah. Rezeki juga idea ni. Okey, semasa Rasulullah bela kambing, benda-benda pelik berlaku. Pertamanya, di mana sahaja, pokok kurma mana sahaja Rasulullah bersandar, dia akan mendapat shadow. Pokok tu bengkok. Bukan kata daun, tak. Pokok tu bengkok lah, bengkok. Tapi apabila Rasulullah pergi, pokok tu betul balik. Macam tu. Tu di antara yang diperhatikan. Dan yang kedua, kambing-kambing Rasulullah ni ju. Dia tak perlu pergi kacau. Tak ada. Kambing-kambing Rasulullah ni ju. Dengar kata. It's very good. Ju. Macam cici lah. Ju. Kata mari. Kata gigi. Ju. Kambing Rasulullah ni. Dan beranak acak. Susu banyak. Susu banyak. Itu berkat. Berkat. Okey. Setelah umur 15 tahun, terlibat dalam peperangan Al-Fijar, membantu kaum Quraisy menentang kabilah di Kis Island. Ini jarang dicerita oleh sirah-sirah mengenai Rasulullah berperang semenjak umur 15 tahun. Dalam peperangan ini 15 tahun dah ada. Dia kabilah di Mekah ni, dia kabilah tu, dia begitu fanatik kepada kabilah masing-masing. Tak boleh kahwin antara kabilah, tak boleh. Kabilah ni tak boleh kahwin kabilah ni. Dia itulah di antara. Sebab itu apabila Rasulullah apabila Khadijah wafat, Rasulullah melalui kahwin tu dengan kabilah-kabilah yang berbeza. Sebab dia nak memecahkan tradisi orang Arab yang tidak sesuai, adat-adat yang tidak sesuai dengan agama Islam. Setelah umur 20 tahun, baginda membawa barang dagangan milik Khadijah untuk diniaga ke Syam, ditemani oleh Maisarah, iaitu hamba lelaki milik Khadijah. Maisarah. Ada cerita, Khadijah ni seorang janda hartawan di Mekah pada masa itu. Orang paling cantik. Paling cantik. Dia ada sirah tertentu. Khadijah ni seronok juga sirah dia. Memang comel sungguh. Dan Khadijah ni ialah mengamalkan agama Nabi Ibrahim. Khadijah ni orang hebat. Sebab tu dia jadi ibu syurga. Di antara ibu syurga Khadijah. Ibu syurga. Dan wanita, the only wanita yang mendapat salam direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kirim salam. Jibril yang sampaikan. Allah kirim salam kepadamu ya Khadijah. Itu hebat Khadijah. Jadi semasa berusia 20 tahun, membawa dagangan milik Khadijah untuk diniaga di Syam, ditemani oleh Maisarah. Dulu tu ingat Maisarah ni perempuan. Perempuannya laki-laki. Kita bukan pandai sangat Arab ni kan. Sedap nama Maisarah. Maisarah. Iaitu hamba lelaki milik Khadijah. Jadi Rasulullah ni pada peringkat awal Rasulullah ni berdagang dengan Abu Talib je. Jadi bila dia nak berdagang sendiri, maka dia pun pergi join Khadijah. Khadijah. Menama join Khadijah. Maisarah. Sayyidina Khadijah adalah seorang wanita paling kaya. Betul, paling kaya. Okey, begitulah. Daripada umur 20, 21, 22, 23, 24, 25. Masa sedang berniaga inilah Khadijah mulai jatuh hati kepada Rasulullah.
kepada Muhammad. Kepada Muhammad. Tajuk hari apa tu? Rasulullah adalah memberi rahmatan kepada sekalian alam. Rasulullah. Jadi kita sedang belajar mengingati kembali sirah Rasulullah, sejarah hidup Rasulullah. Tajuk hari ini. Itulah Dania. Dania tajuk hari ini. Sebab kalau kita sayang kepada seseorang, kita kena tahu sirah hidup dia. Baru kita boleh menjiwai. Kita boleh selalu bersawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia seorang yang paling agung dan paling hebat. Paling hebat. Assalamualaikum Tak Jimat. Waalaikumsalam. Ya, dan semua Rudi Azman Osman, terima kasih kerana sudi menjenguk Atuk. Maaf lambat Tok, baru habis bertugas. Daniel, bertugas dulu. Jadikan tugas itu satu ibadah. Niat elok-elok. Walillahi ta'ala. Macam tu. Jadi setelah dia berniaga Rasulullah ni nak membawa hasil dengan Khadijah, maka perdagangan Khadijah semakin maju. Semakin maju. Rasulullah ni sentiasa membawa barang yang banyak. Okey, cara berdagang dahulu, dia ada import export. Maknanya katakanlah Rasulullah membawa barang dagangan daripada Mekah ke Syam. Sampai di Syam, dia ambil barang dagangan di Syam, dia balik ke Mekah. Dia macam tu. Tu online siap hari 9 hingga 11 AM. Siap hari lah. Lebih kurang lah 9 hingga 11 tu. Lebih kurang. Kadang kalau tak sihat berhenti awal. Dan semalam. Malam letih sangat semalam. Start juga. Tapi letih sangat. Letih start juga. Jadi, maknanya import-export ni adalah sunnah. Siapa yang buat export-export ni? Perdagangan ni. Rasulullah berdagang. Berdagang di Syam. Bawa hasil dan berjaya. Seorang manager yang baik. Seorang manager hebat. CEO yang terbaik. Terbaik. Dan wajahnya tampan, orangnya handsome. Nabi Yusuf separuh daripada Nabi Yusuf handsome. Nabi Yusuf separuh daripada handsome Rasulullah. Separuh je. Jadi siapa yang Nabi paling cantik Nabi Yusuf, tak betul. Sebenarnya Rasulullah lah yang paling. Sebab kehandsoman Nabi Yusuf itu separuh sahaja daripada handsomenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khadijah mulai tertarik kepada Rasulullah. Rasulullah mulai tertarik lah. Tertarik. Sebab apa? Sebab Rasulullah ni orang yang amanah, al-amin, orang yang dikenali di tanah Arab, sebagai pemuda yang begitu bagus, budi pekerti yang tinggi, cara cakap yang humble, amanah, berniaga, tak pernah menipu. Tok Arab ni menipu kuat berniaga. Paling kuat berniaga. Kalau nak beli buah tamar tu, siapa pergi Mekah dulu boleh tahu lah. Kalau tengok atas tu cantik, dia kata you can try, you boleh cuba yang atas tu. Tapi yang bawah tu dia letak yang muda-muda, yang keras tu. Itu Tok Arab lah. Panggil jahat Tok Arab ni. Jahat. Siapa tahu Tok Arab lah. Tapi Rasulullah cara berniaga dia tidak. Dia sudah grade kan. Grade A, grade B, grade C. Kalau nak harga grade C ni, dia macam tu. Dia bijak Rasulullah ni. Dia tak campur apa semua, tak ada. Jadi siapa yang berdagang dengan Rasulullah dari segi kualiti dan mutu produk is A. Tip top. Tak ada tipu menipu. Assalamualaikum Jimat. Salam. Dah breakfast ke? Ya, betul. Hanidah, Hamzah. Atuk puasa Isnin kami puasa geng kita. Hanidah. Rugi tak puasa. Cuba tanya Cici, dia puasa. Ramai geng kita puasa di sini. Selain daripada solat duha, kita puasa Isnin kami. Grup kita ni grup yang mengamalkan ilmu yang ada, bukan mendengar je. Kalau mendengar macam pokok tak berbuah lah, tak ada hasil. Yalah, dengar tu dapat pahala lah, tapi tidak diimplementasikan ilmu itu. So Hanidah, hari kami ni puasa ya. Puasa. Kami ni puasa. Geng-geng kita puasa ni semua ni. Puasa. Bukan puasa tak makan je. Puasa macam-macam. Ya, berusia 26 tahun. Jadi, hasil daripada perdagangan bila dah besar dah, Khadijah mulailah simpan hati, cinta kepada Muhammad. So, bagaimana dia nak mencerita ni? Dia pun panggil Maisarah. Maisarah. Macam mana? Dia nak approach lah. Nak approach ni macam mana? Nak bagi cincin gitu ke macam mana? Masyarakat kata tak apa. I know how to do it. Masyarakat lain macam. I know how to do it.
Teruslah Maisarah pergi jumpa Abu Talib. Pergi jumpa Abu Talib, menceritakan isi hati Khadijah. Tapi kita kena ingat tahu, sebelum Rasulullah bersetuju berkahwin Khadijah ni, Rasulullah ada berkenan kepada satu orang tahu. Dia try to approach, tak dapat. Tak dapat. Try to approach, tak dapat. Allah, anak siapa dah? Allah, lupa dah. Try to approach, tak dapat. Apa alasan wanita tu? Dia kata, maaflah, saya tidak boleh menjadi seorang isteri yang baik kepada kamu, ya Muhammad. Masa tu belum Nabi lagi lah, Muhammad. Jadi sedih jugalah. Kira putus cinta jugalah Rasulullah ni. Putus cinta. Rasulullah ni, dia cuba approach, dia pun fall in love juga dengan seorang tu. Aku tak ingat detail cerita, tapi situlah ceritanya. Dia maknanya, jadi dalam saat dia putus cinta itulah datang lamaran. Sebenarnya Maisarah itu datang bertanya kepada Abu Talib, adakah Muhammad ni bersetuju kalau sebab Khadijah dah berkenan apa semua gini. Gini Rasulullah kata, dia setuju, tapi dia tak ada apa-apa. Dia kata tak ada apa-apa sebab bapa kepada Khadijah ni ialah hartawan. Intan putus cinta. Putus cinta lah. Dah apa lagi? Dah nak girlfriend tak dapat, putus cinta lah. Takkan happy pula putus cinta. Intan ni macamlah dia tak pernah putus cinta. Dulu berapa orang putus cinta? Sejak daripada sekolah menengah sampai masuk universiti, berapa puluh orang putus cinta. Cerita seputus. Cinta tertolak. Betul lah tu. Jadi Rasulullah kata dia ni tidak sepadan dengan kekayaan Khadijah apa semua. Jadi Maisarah balik ke jumpa Khadijah. Ya Khadijah, very positif. Lebih kurang lah atuk ni cerita macam tu lah. Very positif. Abu Talib setuju. Tapi Muhammad kata dia tak ada apa-apa. Dia bukan ada harta. Khadijah kata, okey, pesan macam ni kepada Muhammad. Apa sahaja permintaan bapa Khadijah nanti, dia hanya kata yes. Just say yes. Tak kira hantaran ke apa ke, just say yes. Everything cover. Kita seronok juga kalau dapat kahwin macam ni kan. Seronok. 10 dikecewakan. Sikitnya ingatkan 100 tadi. 100. Yang dikecewakan. Yang kita kecewakan orang tu kena ambil kira juga. Baru ada balance-nya. Jadi Khadijah kata, Maisarah, kau beritahu kepada Muhammad, hanya kata ya sahaja. Apa soalan daripada bapakku? Jadi Maisarah pun beritahulah, ya Muhammad, Khadijah pesan kau cakap ya je lah. Semuanya akan ditanggung oleh Khadijah. Jemu ke kelas agama motivasi haji tu. Mak pukul 9 jemput ramai-ramai. Jemput dah tu. Jemput. Jadi itulah, Abu Talib pun pergilah jumpa bapa Khadijah dan ceritalah. Bapa Khadijah pun minta lah, banyak jugalah hantarannya. Katanya lah, dengan unta apa semua. Rasulullah Khadijah dah pesan dah. Kan dah cover dah. Ramai ni orang cover ni. Orang geng-geng kahwin kan. Geng kahwin. Hak kongsi tu biasa. Hak isteri cover pun ramai. Cinta tak semuanya dimiliki. Wah, Fiki. Macam sedih je. Fiki betul. Apa, cinta tak salah. Bercinta pun tak salah. Mencuri bini orang tu salah. Mencuri hati yang tak pernah boleh didakwa di mana-mana mahkamah pun tak salah juga. Sebab kalau dakwa pun tak ada bukti kan. Mencuri hati. Jadi Rasulullah pun dipendekkan cerita, bersetuju dan kahwinlah dengan Khadijah. Ketika berumur 35 tahun, iaitu terlibat dalam peristiwa pembinaan semula Kaabah untuk menyelesaikan perbalahan antara kabilah-kabilah Quraisy dalam kes peletakan Hajarul Aswad di penjuru Kaabah. Inilah. Jadi bagaimana kaum Quraisy ini apabila kota bangunan Kaabah itu dibina semula, banjir lah kata silap tu, banjir. Nale Fikri betul ya tu, ya Allah tu, ya Allah. Betul.
Jadi semua kabilah ini membina semula Kaabah sampailah kepada nak meletakkan Hajarul Aswad tu, tempat orang pergi kucuk tu, nak letakkan batu tu. Batu tu dulunya katanya besar, sebiji gitu. Batu pecah-pecah lah, pecah-pecah. Cinta hanya pinjaman sementara. Oh, cinta. Pandai Bang Nizam. Jadi, maka bermusyawarahlah dalam golongan kabilah ini. Kabilah manakah? Dari kabilah manakah orang yang paling layak memegang Hajarul Aswad dan meletak di tempatnya? Bermusyawarahlah. Orang tu macam ni, orang ni. Macam-macam cadangan. Akhir sekali, satu cadangan iaitu kita akan perhatikan ramai-ramai. Siapakah orang yang paling awal pagi datang ke Kaabah? Datang berhampiran Kaabah. Siapakah orang yang paling awal? Itu bagus, kita setuju. Maknanya orang alim lah, orang paling awal datang Kaabah ni. Masing-masing mengintai lah masa tu. Masih mengintai. Fikir, agree. Setuju. Standard ya tu. Standard. Bukan luar biasa pun. Kan? Jadi muncullah Rasulullah ni muncullah di Kaabah. Maka masa-masa tengok setuju. Sebab memang Rasulullah ni peribadinya A++. Peribadinya Al-Aminah. Berhebat dah Rasulullah. Setuju. Jadi bagaimana nak angkat tu? Ini pula kebijaksanaan Rasulullah. Rasulullah tidak kata ini Hajarul Aswad, ambillah letak di sana. Bukan ambillah letak gitu ya, bukan. Rasulullah ambil serban dia tu, dia hampar serban dia. Serban kan 4 segi kan. Dia angkat Hajarul Aswad, letak tengah-tengah serban. Dia panggil lah kabilah-kabilah, 4 kabilah yang ada tu, masing-masing pegang satu penjuru. Ini bagaimana sensitifnya masyarakat pada masa itu mengenai Hajarul Aswad. Hajarul Aswad. Dan happy lah, keputusan tu happy. Happy semua. Semua happy atas keputusan itu. Semua happy. Jadi masa angkat penjuru sampai ke tepi Kaabah tu, Rasulullah sendiri ambil Hajarul Aswad dalam kain tu. Dia letak dalam kain tu dan letakkan di tempat yang seperti yang kita lihat sekarang. Rasulullah ambil tempat. Jadi semua puas hati. Jadi satu perdamaian. Kalau tidak peperangan, tu Arab tak boleh. Benda macam tu pun boleh jadi peperangan. Benda macam tu boleh jadi peperangan. Jadi itu di antara kehebatan kepimpinan Rasulullah. Hebat, pintar dan bijak. Pintar dan bijak. Jadi benda macam tu pun dia boleh selesaikan. Ketika berusia 40 tahun, barulah itulah iaitu tahun kenabian, iaitu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi nabi dan rasul, menerima wahyu pertama ketika berada di Gua Hira. Iqra, ayat Iqra naik di Gua Hira. Inilah kehebatannya Al-Quran, kalamullah ini. Apabila dia turun di sebuah negeri itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Mekah dengan Madinah. Al-Quran ni diturun hanya di Mekah dan Madinah. Apabila diturun dalam bulan itu, bulan Ramadan, maka bulan itu akan menjadi mulia. Mekah dan Madinah menjadi mulia. Apabila diturun pada hari itu menjadi hari yang mulia, iaitu hari lebih baik daripada 1000 bulan. Tak lama dah nak jumpa lebih baik 1000 bulan ni. Jadi inilah kehebatannya. Kehebatan Al-Quran pada masa itu. Maka diangkat jadi Nabi di Gua Hira. Atuk pergi Mekah pun tak naik. Di Gua Hira tak naik. Masa pergi umrah pun tak naik. Tak naik. Tengok gitu je lah. Orang tengok memang tinggi lah. Tengok tinggi. Oh, tinggi. Ya, no Liz. Assalamualaikum tu. Salam. Kawan-kawan tu ada yang naik kan. Ada yang naik. Dia boleh solat. Boleh solat 2 orang atas tu dalam tu. Atuk tak naik. Okey, tahun pertama kenabian. Permulaan wahyu di Gua Hira. Pertemuan dengan Warakah bin Naufal. Antara yang awam meluk Islam ialah Abu Bakar, Khadijah, Zaid bin Harithah dan Saidina Ali dan Ali. Ali sepupu dia, sepupu. Inilah bila Rasulullah diutus oleh Allah SWT sebagai nabi, maka golongan yang pertama sekali Allah mengutuskan supaya
berdakwah kepada keluarga yang paling dekat. Dan keluarga paling dekat ini ialah Khadijah. Khadijah, Abu Bakar, Zaid bin Harithah. Zaid tu hamba dia lah, hamba Rasulullah. Khadijah wanita yang pertama memeluk agama Islam. Ya, nulis Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Wanita yang pertama memeluk agama Islam. Okey. Pada tahun kedua kenabian, Rasulullah berdakwah di Mekah selama 13 tahun, 13 tahun dalam senyap. Dalam senyap. Tak bising, tak boleh bising. Tahun kedua dakwah secara sembunyi-sembunyi. Diteruskan. Abu Bakar bantu Nabi untuk menyebarkan agama Islam. Osman, Al-Zubair, Abdurrahman Auf, Waqqas dan Talhah memeluk Islam. Ini jasa Abu Bakar berdakwah memeluk agama Islam. Itu tahun kedua. Mana ada tahun kedua kenabian tu berapa orang je? Lebih kurang dalam 10 orang je memeluk agama Islam. Sepanjang 13 tahun Rasulullah mengembangkan agama Islam di Mekah, hanya 300 orang je memeluk agama Islam. Maknanya average 30 orang je setahun. 30 orang setahun. Sebulan 2 orang. Macam tu ya. Susahnya. Sebab tu kita bersyukur kita ni lahir je Islam. Sebab kalau kita lahir masa Rasulullah belum tentu lagi kita ni jadi Abu Jahal, tak tahu. Kan? Jadi tahun ketiga kenabian, penerusan dakwah secara tersembunyi. Amru, Khalid bin Sa'ad, ada lagi. Amru, Khalid bin Sa'ad memeluk Islam. Maknanya susahnya nak mendapatkan orang yang syuhada ni. Susah. Macam Atuk buat center, tempat Atuk buat tu. Walaupun ramai foreigner datang, ramai jugalah. It's not every day, tapi dalam seminggu tu ada 4-5 orang datang. Jepun, Jerman, apa semua. Bila kita bagi kuliah mengenai Islam, apa semua, tak semesti dia orang tu bersetuju. Tak semesti, sebab kalau dia tidak dapat hidayah daripada Allah SWT, kita makin rumit penjelasan. Dia orang sanggup dengar. Very cool dia dengar, sebab it's first time kata dia kan. Kita cerita mengenai Rasulullah, kita cerita mengenai rukun Islam 5 perkara. Itulah intipatinya kita berada di situ. Dan kita fokus kepada solat. Kenapa kita solat, kita buat macam ni. Kita ceritalah. Kita cerita yang ada. Kita cerita yang ada. Dan ada yang setuju terus syuhada. So if you want to be a Muslim, you just follow me. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Peluklah agama Islam. Peluk agama Islam. Itu yang kita buat lah, yang Atuk buat di center ni. Satu Pak Atuk buat. Geng-geng lah. Atuk ni tidak main players. Founder, yes. I'm one of the founder. Orang yang dekat awal lagi. Tapi sekarang dah ada ramai orang bantu kan. Kerja-kerja dakwah ni ramai orang buat. Orang buat free je. Bakat-bakat mari tolong. Bagi duit. Semua berjalan lah. Dia orang buat lah. Kita pun tak berbuk pun. Atuk pun tak pernah kata tak boleh. Ini aku yang buat tu. Tak ada. Tak pernah. Orang tak tahu pun setengah tu. Kadang Atuk pergi tu duduk tepi-tepi gitu ya. Tapi yang Muhammad Ghana tu daripada Ghana. Dia daripada Ghana. Kristian convert to Muslim. Dia panggil Muhammad Ghana. Dah 30 tahun dah duduk Kelantan ni. Dah dapat PR lah, belum dapat IC lagi. Dia hebat lah Muhammad Ghana ni. Dia Kristian, klasi kapal, turun ke Bangkok, jumpa Mek Siam, kahwin Mek Siam yang Buddha. Jadi Kristian kahwin Buddha, dua-dua masuk Islam. Bila dua-dua masuk Islam, masa tu dia Muslim di Bangkok. Ada rombongan dakwah daripada Kelantan berada di masjid di Bangkok, tempat dia tu. Di situlah mereka ni dakwah peluk agama Islam. Jadi mereka ni nasihatkan kalau nak mendalami Islam, please follow kita datang Kelantan. Tu dia ikut ke Kelantan tu. Buat Kelantan ni pergi dakwah sana. Dia ikut sampai Kelantan sampai sekarang. Kawan yang masuk Islam, dia pun sekarang tengah mendalami agama Islam. Ada kelas. Alhamdulillah cantik. Cantik. Jadi dia Kristian. Dia Kristian, wife dia Buddha, peluk agama Islam. Jadi masa dia berdakwah tu, bagi orang yang Kristian apa semua tu, dia seronok lah. Sebab dia fasih mengenai Kristian. Dia boleh cerita
apa yang kelemahan yang tak betul dalam Kristian apa semua. Komparatif lah. Tidaklah sehebat Zakir Naik. Tapi masa berbincang tu dia boleh menyampaikan penyampaian yang baik lah. Tuk ni tukar atin je. Tukar atin. Tukar atin. Oh, 10.30 lah. Sikit lagi. Sikit lagi. Tahun ketiga kenabian. Tahun keempat kenabian, Nabi memulakan dakwah secara terang-terangan. Bermula permusuhan dengan penyeksaan kafir terhadap kaum muslimin. Hamzah, bapa saudara Nabi, memeluk Islam. Tahun keempat hijrah, iaitu Hamzah, Sayyidina Hamzah peluk agama Islam. Sayyidina Hamzah yang syahid dalam peperangan Uhud. Peperangan Uhud. Tahun keempat hijrah. Hamzah ni orang yang hebat juga dari segi peperangan apa semua. Pak saudara Nabi, iaitu adik-beradik kepada Abdullah lah. Dan penyeksaan ini kita lihat berlaku kepada hamba-hamba, terutama kepada Bilal. Bagaimana Bilal diseksa. Tahun kelima kenabian, hijrah ke Habsyah kali pertama. Masa tahun kelima, masa tu Umar Al-Khattab memeluk agama Islam. Bila 4 tahun kenabian, setelah 4 tahun menjadi Nabi, pada masa itu mulailah penyebaran agama Islam ni agak secara terbuka dan mulai mendapat tentangan. Secara terbuka juga tentangan. Sebab itu sehingga berlaku hijrah yang pertama, iaitu ke Habsyah, tahun kelima kenabian. Dan tahun itu juga dianggap tahun yang paling berjaya kerana masa itulah Sayyidina Umar memeluk agama Islam. Tuk sekarang pendakwah pun dilabel sesat. Tak apalah, biarkan dia. Kalau kita nak ikut semua lah. Saya tak kisah. Banyak tentangan. Rasulullah pun ada banyak tentangan itu. Kalau dia peluk agama Islam, alhamdulillah. Bukan senang tahu nak mengajak. Sama macam di awal tadi kita kata bagaimana Abu Talib tidak syuhadah sampai ke mati. Sebab hidayah itu daripada Allah. Itu Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah berdoa supaya Abu Talib syuhadah. Saya turun ayat Quran lah. Dia kata hidayah itu daripadaku. Hidayah itu milikku, bukan milik sesiapa. Jadi barulah Rasulullah ni. Pendakwah dalam TV asal agama lain dan masuk Islam, mereka nampak lagi hebat bila bicara dari segi agama. Yalah, mereka pendekatan mereka itu berbeza. Islam bakar ni payah nak ajar tu. Islam bakar tak juga. Islam bakar ni take for granted orang kata. Mula betul dah dia agama Islam. Gitulah. Tak apalah. Cabaran. Kita buatlah cara kita kan. Sebab tu dia program kita ni, bila kita kadang-kadang Islam bakar ni, dia tahu sangat puasa sunat, Isnin Khamis, sunnah. Tapi dia tahu. Buat ke tak? Lagu tu. Sunat duha. Oh, solat duha bagus. Mak saya buat sama. Awak buat tak? Tak. Ni aja jadi masalah. Jadi masalah. Jadi kita kena ubahlah. Waktu kita kena buatlah. Supaya barulah kalau kita buat solat duha, kita seorang suami, bini tengok, wah, nak buat juga anak tengok, wah, buat juga. Macam tu. Puasa Isnin Khamis. Memang puasa ni lapar. Puasa ni memang lapar, tak makan. Kita puasa. Kita puasa. Lama-lama isteri ikut jugalah puasa. Sunat-sunat ni kita tak paksa. Tapi bila kita buat, dia sukalah. Lama Allah bagi hidayah, dia juga buat. Macam itulah. Jadi kalau kita katakanlah kita ni sebagai suami sedar, kita puasa lah. Orang ni macam Noli ni, dia puasa, dia boleh buat dua. Puasa ganti satu, puasa sunat tu boleh dapat dua. Bagi tahu suami, kalau nak puasa bagi tahu suami. Tak boleh tak bagi tahu. Bang, besok saya puasa tahu. Besok puasa tahu. Macam tu. Nanti dia kita puasa, dia duk panggil kita pula. So buat tu buat ni, mana boleh? Tak boleh lah. Tapi tak ikut suami tak boleh. Kena ikut suami. Jadi tahun ke-6 kenabian, perjanjian oleh kafir Quraisy untuk memula kabilah Nabi, untuk memilah kabilah Bani Hashim dan Muttalib berterusan sehingga 3 tahun. Mulai ada boykot. Tahun ke-6 mulai ada boykot. Maknanya dia bukan boykot kepada Rasulullah saja, kepada Bani Hashim, satu kaum tu. Satu kaum Bani Hashim. Semuanya 3 tahun tak berdagang, macam-macam lah dia buat. Tak bertekuk siapa. Itu boykot. Tahun ke-7 kenabian, perintah hijrah ke Habsyah kali kedua. Mana hijrah ke Habsyah ni kali kedua, iaitu tahun ke-7 kenabian.
Tahun ke-7 kenabian. Teh Ravi Ebik Liu, asal bangsa lain, semua gelaran ustaz. Ustaz tu kita yang panggil, Tok Arab tak panggil ustaz. Kalau pergi Mekah tak ada. Ustaz Syekh ni tak ada. Ustaz-ustaz ni di Universiti Azhar dia panggil ustaz. Tapi ustaz tu makna profesor. Kita orang Melayu boleh cakap sikit hadis apa semua, ustaz dah. Ustaz tu makna profesor. Sebab tu Universiti Azhar dia tak panggil profesor, dia panggil ustaz. Kita kan orang Melayu. Macam tu lah. Ya, Gigi. Assalamualaikum tu. Lama tak join kan? Duha. Alhamdulillah. Sempat juga hari ni tu. Alhamdulillah. Gerak-geri daripada Allah SWT. Gigi masuk juga. Terima kasih. Terima kasih. Ni ramai kawan-kawan ni sedang mendengar ni. Cici ada, Intan ada, Noli ada, kamu ada. Ramai ni. Ramai kan kita. Wan ada. Sekarang moden. Manusia tak kenal dirinya manusia. Allahu Akbar. Sahabat lama. Mana hilangnya? Sahabat lama. Tengok dah. Dah datang dah Gigi. Datang dah. Okey. Tahun ke-7 kenabian. Hijrah yang kedua. Dan tahun ke-9 kenabian. Perjanjian permulaan kafir Quraisy terbatal. Surat perjanjian boikot yang digantung di Kaabah dimakan anak-anak. Jadi dia Quraisy ni dia buat satu perjanjian situ. Perjanjian di Kaabah. Dah 3 tahun. Jadi anak-anak. Sebab tu kita jangan marah kan anak-anak. Anak-anak pergi makan surat di Kaabah yang gantung. Hancur habis. Hancur. Jadi hilang. Tahun ke-10 kenabian. Wafat Abu Talib. Tahun ke-10. Wafat Khadijah. Nabi mengawini Saudah. Saudah ni lebih tua daripada Rasulullah tahu. Saudah ni. Janda. Nabi ke Taif untuk berdakwah. Ini ke Taif untuk berdakwah ni pun satu peristiwa yang menyayat hati. Bagaimana Rasulullah dibalik dengan batu. Salam tuan. Salam. Waalaikumsalam. Ya. Aruz. Apa khabar Aruz? Ya Intan. Ada je. Kerja sikit 2 minggu. Rindu sangat. Oh rindu tu. Tadi orang duk sebut. Cinta tak semesti memiliki. Sekarang rindu. Rindu tak semesti dimiliki juga. Di Taif. Panjang cerita Taif. Kita pendekkan saja. Nabi mula berdakwah kepada kabilah-kabilah luar yang datang ke Mekah. Kalau dulu Nabi tak sentuhlah dakwah ni hanya kepada penduduk Mekah saja. Tahun ke-10 kenabian barulah dibuka dakwah. Di sinilah bermula orang Madinah bermula mendapat penerangan daripada Rasulullah. Bila Rasulullah mulai berdakwah secara terbuka kepada pedagang-pedagang. Ngantuklah tu. Ngantuk tidur. Obat paling baik sekali. Okey, tahun ke-11 kenabian, Nabi berdakwah kepada kabilah Ansar dari Madinah. Tahun ke-11 kenabian. Nabi berdakwah kepada golongan Ansar dari Madinah. 6 orang dari Madinah telah memeluk Islam pada musim haji tahun itu. Nabi mengahwini Aisyah yang melakukan akad belum tinggal bersama. Tahun ke-11 kenabian, masa tu Nabi kahwin dengan Aisyah setelah wafatnya Khadijah. Dan 6 orang golongan Ansar memeluk agama Islam. Kemudian tahun ke-12 kenabian, Baitul Aqabah pertama, perjanjian Nabi bersama 12 wakil Ansar di Aqabah pada musim haji tahun ke-12 kenabian dan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Itu tahun ke-12 kenabian, berlaku Isra' Mi'raj, dan masa tu Rasulullah sudah membuat persiapan perjanjian dengan golongan Madinah, golongan Ansar. Itu hebat. Hari ini ingat cuti. Mula malas datang kerja. Habis tu kenapa tak cuti? Kan ada dah orang istihad cuti. Sekiranya Nabi hidup hari ini, apa mereka tuduh? Apa mereka tuduh? Mereka tuduh. Dan kita nak habis sikit lagi lah. Tahun ke-13 kenabian. Ni rekan-rekan ni. Berita-berita penting jalan. Kalau nak ulang panjang satu-satu. Baitul Aqabah kedua, iaitu perjanjian Nabi bersama 70 wakil Ansar. Perjanjian Aqabah yang pertama 6 orang je. Yang kedua ni 70 wakil Ansar pada musim haji. Hijrah Nabi dan para sahabat Muhajirin ke Madinah. 70. Maknanya Rasulullah ni dia tidak pergi Madinah dengan tangan kosong lah. Rasulullah dah buat planning dah. Sebelum hijrah ke Madinah tu dah hampir 100 orang dah memeluk agama Islam. Dan berjanji sedang menunggu Rasulullah di sana. Rasulullah di sana. Tahun pertama hijrah. Itulah berlaku hijrah. Mana hijrah ni 3 kali berlaku. 2 kali ke Habsyah, sekali ke Madinah. 3 kali gantung haji lain, saya sangkut. lain sangkut fikir ya.
Itulah pagi tadi pun rasa malas. Malas tebal. Tebal lah. Rasa malas. Tahu ke hijrah yang pertama ketibaan di Madinah, mendirikan Masjid Nabawi dan Masjid Aqabah, Masjid Quba. Masjid Quba tu masjid pertama, masjid kedua je. Jadi siapa yang pergi buat umrah ataupun haji, dia disunatkan solat di Quba. Solat Masjid Quba, Aisyah mula tinggal bersama Nabi. Maknanya bila berlaku hijrah, setelah kahwin dengan Aisyah, maknanya berapa tahun? 3 tahun baru tinggal bersama dengan Nabi. Aisyah mempersaudarakan kaum Muhajirin Ansar. Ni banyak juga cerita mengenai Muhajirin Ansar ni, cerita-cerita menarik. Membuat perjanjian dengan Yahudi, Syafi'ah dan Madinah. Mana di Madinah terus Rasulullah buat perjanjian dengan Yahudi, orang kafir yang tak nak Islam, tak apa, tapi duduk di bawah Islam. Jadi perjanjian Ansar dengan Muhajirin ni pun hebat, hebat. Apabila golongan Muhajirin sampai ada yang isteri 4, okey kau pilih bini aku, yang mana kau nak? Kalau kita ambil yang tua tu lah. Yang kerepot tu kau ambil, yang muda aku nak. Tak ada. Orang Muhajirin ni kau pilih. Bini mana yang aku nak? Aku bagi kat kau. Kau pilih rumah mana kau nak? Nak bersama nak. Kau pilih kuda mana kau nak? Kau pilih. Itulah Madinah ni orang yang hebat. Sebab tu Rasulullah ditempatkan di Madinah. Tu ya, semula tahu hasil hijrah. Tempat yang sama je tu. Panjang cerita. Muhajirin Ansar ni banyak cerita. Tahun kedua hijrah, perubahan ke arah kiblat. Daripada Masjid Aqsa kepada Kaabah. Mensyaratkan zakat, fitrah dan solat hari raya. Tahun kedua hijrah, barulah perintah zakat dan solat hari raya. Berlaku peperangan Ghazwah, peperangan Badar Kubra, dan turut juga berlaku Ghazwah Al-Abwa. Jadi itulah di antara perkara-perkara besar yang berlaku. Dan tahun kedua hijrah juga Ali mengahwini Fatimah. Sayyidina Ali mengahwini Fatimah tahun kedua hijrah. Banyak cerita mengenai Fatimah ni. Tahun ketiga kenabian, iaitu tahun ketiga kenabian, Quzwah dan Syariah, Zahid, Haritah, ini nama-nama orang yang meluk agama Islam. Dan Yahudi yang mencela kelahiran Hasan, cucu Nabi. Seramai 70 syahid termasuk Hamzah. Ini peperangan Uhud. Peperangan Uhud termasuk Hamzah, dan berlaku peperangan secara terbuka. Tahun keempat hijrah berlaku peristiwa Raj'i dan Bai'uru. Berlaku Ghazwah, peperangan, dan banyak berlaku ni. Adam hari ke Mekah untuk membunuh Abu Sufyan. Pengusiran Bani Nadir, ini secara terbuka ni, dakwah secara terbuka. Nabi mengahwini Ummu Salamah. Kelahiran Husain. Husain keempat hijrah, cucu Nabi lahir. Dan kematian cucu Nabi iaitu Abdullah, anak Ruqayyah, bersama Uthman bin Affan. Anak Ruqyah. Uthman bin Affan ni dia mengahwini 2 puteri Rasulullah. Dan cucu Rasulullah daripada Uthman ni meninggal dunia. Dan tahun kelima hijrah berlaku peperangan Khandak. Peperangan Khandak ni hebat. Hebat. Ambil bini dari 4 parti yang berbeza tu. 4 parti. Peperangan Khandak iaitu gali parit. Tapi di Madinah Khandak tu dah tak ada dah. Tak ada. Ada setengah kata ada tempat lah. Nampak gitu je. Turut berlaku peperangan di Ajanda, banyak perangan. Nabi mengahwini Zainab Al-Jahsyi. Kematian Sa'ad bin Mu'az. Kena tahun ke-6 hijrah juga berlaku peperangan. Banyak peperangan ini. Antara peristiwa besar tahun ke-6 ialah perjanjian Hudaybiyah. Itu di antara peristiwa besar yang berlaku tahun ke-6 hijrah. Tahun ke-7 hijrah juga berlaku peperangan, tapi peperangan yang popular tak banyak, tapi sebenarnya banyak ni peperangan ni. Nabi mengahwini Maimunah radhiyallahu anha, hadiah daripada Raja Mesir menghadiahkan Maimunah. Comel, cantik sungguh. Pada Mesir. Pada Nabi 2 orang hamba, dan memberi kedua orang hamba Maria dan Sirin. Keduanya memeluk Islam lah. Tahun ke-8 hijrah
Khalid Al-Walid, Ibnu Al-As, Osman Talha, Abu Sufyan, semua wira-wira ni pergi kepada peperangan Hunain. Tentera Muslim mengalahkan tentera musyrikin. Berlaku di syarah Khalid juga. Amirul bil Qab. Oh, ramai hebat semua ni. Anak Nabi bersama Maryam. Siti Khalid Al-Walid, kelahiran Ibrahim. Tahun ke-8 Hijrah, Ibrahim dilahirkan. Anak Nabi bersama Maryam. Maryam tadi yang diberi oleh Raja Mesir. Raja Mesir. Atas lebuh raya utara selatan itu, doakan nak balik Terengganu. Oi, drive carefully. Fokus. Baru kau mau tahu. Baru kau mau tahu. Oh, baru tahu. Ya, baik-baik ya. Moga selamat. 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 InsyaAllah. Okey, kita reka-reka saja. Tahun ke-10 Hijrah, peristiwa Nabi palsu. Nabi melakukan haji wida. Tahun ke-10 Hijrah, haji wida. Haji terakhir. Kematian anak Nabi Ibrahim. Dan ke-11 Hijrah, delegasi Yaman datang bertemu dengan Rasulullah. Nabi mengutuskan tentera pimpinan Osama. Ini adalah peperangan Yaman secara terbuka. Hebat dari peperangan ini. Dari rumah Nabi tahun ke-36, tahun ke-11 Hijrah, Nabi mengutuskan tentera pimpinan Usama. Dan Nabi mula sakit pada penghujung Safar. Nabi wafat pada Isnin bulan Rabiul Awal ketika berusia 63 tahun, selepas 13 hari sakit. Rasulullah sakit 13 hari. Baginda dimandikan oleh Ali bin Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas dengan 3 helai kain. Rasulullah disolatkan secara seorang demi seorang oleh kaum muslimin dan dikebumikan di rumah Aisyah. Seorang wanita, Syajah binti Haris, mengaku dirinya ada wanita mengaku jadi Nabi lepas itu. Jadi itulah daripada bermulanya kita belajar hari ini, kita hafal secara rekas lah, secara poin-poinnya daripada bagaimana Rasulullah lahir tahun bergajah dan disusukan sehinggalah Rasulullah wafat tahun ke-11 Hijrah. Rasulullah berada di Mekah selama 13 tahun dan 10 tahun di Madinah. 10 tahun di Madinah. Jadi lebih kurang 11 tahun di Madinah. Setengah kata 10. Jadi 13 campur 10, 23 tahun Rasulullah berdakwah. Rasulullah berdakwah. Jadi Maryam. Betul, Maryam. Jadi itulah sedikit sebanyak kita recall balik how much we love our prophet. Berapa mahalnya kita sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah riwayat baginda, manusia agung, manusia yang terbaik di atas muka bumi diciptakan, dan manusia yang sudah pun diketahui oleh Nabi Adam alaihissalam. Manusia yang pertama dicipta dunia, dia sudah pun tahu Muhammad ini akan dilahirkan, kekasih Allah. Jadi untuk itu terima kasih banyak bersama anda semua kerana sudi hadir bersama hari ini dengan tajuk yang berfakta. Berfakta saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi esok.